Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nur jali sifatullah, sifat menjadi kalamullah. Terangkan hati hamba-hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana menjalankan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, di mana kita mengetahui dari sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memperkenalkan diri Allah kepada kita dengan menanggalkan akuan diri kita. Sekiranya Allah tidak memberikan pengetahuan tentang dirinya kepada kita, nescaya tidak tertanggallah akuan diri kita. Jadi bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap diri kita ini yang mendengar, yang hadir, yang tidak kelihatan maupun yang kelihatan, yang hadir di dalam internet iaitu dalam YouTube ini, dan terus istiqamah rutin, terus menjalankan dengan keadaan penyaksian, di mana mendengar daripada sisi Allah Subhanahu wa taala, bermakrifat, benar-benar merasakan iaitu dialah kalab dia untuk menceritakan tentang dirinya, untuk terus abadi azali. Allah Subhanahu wa taala sentiasa memandang dirinya sendiri dan asyik pada dirinya sendiri sejak azali dan abadi. Huwal awwalu wal akhir wal zakhir wal batin. Kita duduk dalam keadaan ini sebenar-benar, maka inilah tempat yang dipanggil ru'ya bil haqq, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menanggalkan segala apapun akuan-akuan yang ada dalam diri kita. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dipilih dengan rahmat Allah, bukan sebab kehebatan kita, amalan kita, ilmu kita, tetapi semata-mata 100% daripada kehendak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dapat kita tenggelam lebur dalam keakuan diri Allah hingga tiada lagi akuan diri kita. Dileburkan, dibinasakan segala-gala yang ada pada hak kita ini sebenarnya hanyalah bayang-bayang, hanyalah menyatakan hak Allah Subhanahu wa taala. Inilah manisnya iman. Inilah tempat yang paling hendak dituju ketika Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang didapati, iaitu amma bin ni'mati rabbika fahadis. Rasulullah dapat Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala mana leburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hilanglah Muhammad hingga Ahmad hilang nanti, iaitu yang kekal abadi, iaitu sebenar-benarnya yang ada adalah ahadah, iaitu ahad Allah Subhanahu wa taala yang berjalan terus, yang mengikuti segala-gala
apa pun yang dijadikan oleh Allah mengikuti keesaan, iaitu zat Allah Subhanahu wa taala, untuk menyatakan dirinya saja yang tunggal yang esa. Alhamdulillah, kalau sekiranya kita telah mendapatkan keadaan ini, maka terus kita bermohon kepada Allah, bahawa minta kepada Allah, tidak lain tetapkan. Jangan lagi ada rasa lagi setelah Allah dah menanggalkan akuan diri kita, maka jangan minta lagi supaya kita lekatkan akuan diri kita lagi. Setelah Allah menyelamatkan kita dengan Allah membinasakan keadaan diri kita yang nyatanya dia, maka minta benar-benar, ya Allah, jangan diberikan lagi rasa akuan diriku ya Allah, supaya aku merasakan benar-benar tiada lagi ada aku dan engkau, melainkan yang nyata hanya engkau sebenar-benar ya Allah. Kerana manisnya, kerana nikmatnya, tidak ada nikmat yang lebih besar duduk di dalam keadaan ini. Kerana duduk di keadaan ini, Allah Subhanahu wa taala ada dalam keadaan dia asyik dengan dirinya sendiri, yang tidak pernah ada rasa kekurangan dan tidak pernah pun merasa susah, merasa apa pun, tidak pernah. Maka kita duduk di tempat yang paling aman, yang paling tenang ini. Maka inilah yang Allah Subhanahu wa taala yang nak memanggil kita dengan panggilan manjanya, supaya kita tetap berada merasakan yang wujud hanya Allah. Seperti mana firman Allah yang biasa kita dengar, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbik, makna kembali kepadaku dan jangan merasa ada. Dan apabila engkau telah kembali, maka radiyatan mardiyah, iaitu engkau mendapatkan kenikmatan yang paling nikmat, iaitu radiyatan, ridha Allah, iaitu nikmatnya bila engkau dapat kembali kepada Allah. Allah ridha. Bila Allah dah ridha, maka tenang, maka engkau berada di dalam keamanan Allah. Maka apa pun sekeliling kamu di sekian alam tidak dapat lagi menggoda. Baik syurga dan neraka tidak dapat menggodamu lagi, sebab kamu dah berkeadaan sampai melepasi daripada syurga dan neraka, iaitu kembali kepada yang punya syurga dan neraka dan yang punya sekalian alam ini. Maka engkau telah mendapatkan inna fatahna laka fathan mubina, Muhammad, engkau telah nyata jelas telah sampai kepada tujuannya, iaitu lebur kepadaku. Maka selamatlah, mendapatlah kemenangan. Tiada kemenangan lagi yang nyata, melainkan inilah kemenangan yang nyata yang Allah sendiri beritahu bahawa kita telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menanggalkan iaitu rasa akuan diri kita. Allah telah meleburkan kita kerana bersungguh-sungguhnya diberikan kekuatan kepada kita, warzuqnil fana'a anni, di mana dia Allah kurniakan kepada kita, kita bersungguh-sungguh mohon supaya dikurniakan lebur untuk kembali kepadanya. Dan sesungguhnya setelah kita telah kembali dileburkan oleh Allah, ditanggalkan segala akuan diri kita, maka barulah kita tahu semata-mata yang wujud esa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sejak azali belum ada apa pun, hinggalah akhir dia tetap dalam keadaan cukup. Maknanya dia maha sempurna mengesakan dirinya. Sekalian yang alam, sekalian yang ditajalikan adalah tak lain, tidak ada apa-apa pun, melainkan menyatakan la ilaha illallah. Mereka semua sekalian alam kita nampak menyatakan dengan cara masing-masing, menunjukkan iaitu yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekalian alam yang Allah nyatakan, apa saja alam apa pun ni masuk, termasuk surga, semuanya bertulis mengatakan di pintu surga, semuanya mengatakan la ilaha illallah. Aku diutuskan, aku ditajalikan untuk menyatakan Allah. Jangan nampak aku, melainkan nampaklah penciptaku. Begitulah apa pun yang Allah jadikan. Jadi Allah tidak mahu kita ini tertipu ataupun kita ini terhijab dengan Allah, maka Allah mentajalikan. Jadi jangan menyalahkan, mengapa ya Allah tajalikan semua hingga aku tak nampak Allah. Bukan, Allah tajalikan sekalian alam ni, maha baik Allah
untuk kepentingan amsala linnas, perumpamaan bagi manusia supaya tahu segala yang Allah jadikan ni menyatakan Allah Subhanahu. Jadi tak ada lagi alasan nak menyatakan keakuan diri kita lagi. Semua kita nampak masing-masing membawa posisi skrip-skrip yang telah Allah tentukan. Jadi kita akan nampak sekalian yang hak, yang batil, apa yang salah, yang tinggi, yang rendah, yang gaib, yang apa pun. Fa aina ma tuwallu wasamma wajahullah. Bahagialah kita. Tidak ku pandang apa pun semua melainkan Allah lah dahulu. Itu kata Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan 124,000 nabi, wali-wali Allah, arifin billah, mursyid-mursyid, semuanya menetapkan dirinya supaya jangan lagi ada rasa keakuan diri. Kalau ada ajaran selain daripada ajaran ini, maka kita letakkan ke tepi. Kerana mereka itu bukan apa? Tidak sampai. Kerana semua makhluk-makhluk Allah itu semuanya menyatakan Allah. Tetapi mengapa dia pelik pula nak nyatakan dirinya? Dia seorang menyatakan Allah, tapi dia sendiri sebenarnya nak nyatakan dirinya dan supaya orang mengikuti dirinya. Itu maknanya ada kesilapan. Tapi kalau orang yang benar-benar mengenal Allah dari sisi Allah, dia tidak mahu menunjukkan sesuatu apa pun melainkan menyatakan Allah. Dia akan menyuruh ke situ. Dia akan mengajakkan ke situ. Kerana tidak ada ajakan, seruan, lisan ataupun seruan yang hak yang dalam, melainkan wa ma ahsanu qaulan wa man ahsanu qaulan min da ilallah. Benar-benar mereka ni betul ihsan, berbuat baik, betul-betul kata Allah. Mereka ni ajak kepada kenal kepada Allah dan sentiasa 24 jam merasakan Allah Subhanahu, memiliki Allah Subhanahu Taala hingga lebur, ditanggal semua akuan diri. Ini manusia yang harus kita dekati. Kerana kekurangan manusia-manusia, wanita-wanita yang melahirkan manusia yang mengajakkan manusia ke arah ini. Kerana mak bapak mereka mencorakkan ke arah yang bermacam-macam, Yahudi, Nasrani, Majusi. Banyak yang kita lihat pada penghujung zaman ni, yang banyak wanita-wanita bila lahir anak adalah anak yang menjadi tuan. Apa tandanya? Salah satunya dia tidak ajarkan anak itu tadi untuk mengenal Allah, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu makna mengenal dirilah. Penghabisan mengenal diri itu mengenal Muhammad tadi. Dan Muhammad tu yang bawa kita sampai kepada Ahmad, Ahmad sampai kepada Ahad. Itu jalannya, pintunya Muhammad, dan harus sampai kepada Ahmad, dan Ahmad harus gaib, hilang, lebur, penanggal, yang tinggal hanya Ahad sebenarnya. Muhammad tu hanya nama daripada zat, untuk nyatakan zat. Sedangkan zat tak payah dikaji, cukup Allah nyatakan, iaitu nama asma Muhammad dan juga sifatnya itu adalah Ahmad, untuk sentiasa lebur mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini yang sebenarnya kita nak tuntut sebelum nanti kita tidur. Kita tidur, iaitu yang menjadikan penyebab kita ni, menjadikan kita penyebab lalai kepada Allah, bukan tidurnya. Tetapi sebelum mengiringi tidur kita itu, sebelum kita mengiringi tidur kita tu, nak terlelap, nak tidur tu, nak ngantuk tu, nak lelap tu tadi, mengiringi tu tadi Allah ke, ataupun mengiringi kita itu adalah nafsu ke, akuan diri kita, yang kita mengatakan kita boleh tidur. Itu yang mengiringi kita. Kalau kita dapat mata pelajaran ini, yang hak ini, maka kita akan tidur, ditidurkan Allah. Seperti mana? Penduduk Kahfi. Allah Ta'ala ajar. Kamu rasa menyangka mereka ini tidur, sebenarnya mereka ni ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak tidur yang mengiringi kita, kita yakin Allah yang memberi ngantuk kepada kita, dan kita ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, supaya roh kita keluar di waktu tidur itu, iaitu sentiasa berada di sisi Allah, rahmat Allah, pulang ke rahmatullah. Tapi tak diajar tidur lantaklah kita. Maka kita tidur tu, mengiringi tidur kita adalah hawa nafsu.
Maka mengiringi kita hawa nafsu bila kita tidur, maka tidur itu kita akan membawa kepada ke arah iaitu kemurkaan ataupun berada di dalam keadaan kemalangan. Tidur kita sendiri adalah tidur yang menyebabkan kita berada di dalam keadaan kesakitan ataupun berada di dalam keadaan azab. Sebab tidurnya kita itu akan dibawa mimpi-mimpi yang akan mengerikan. Menandakan mengiringi kita sebelum tidur itu tadi adalah akuan diri kita lagi. Allah yang tidurkan kita, kita kata kita tidur dengan sendiri. Sombongnya kita waktu tidur pun salah dah. Jadi perbetulkan. Yang memberikan kita tidur adalah Allah. Jangan menyangka kita boleh tidur sendiri tanpa Allah memberi ngantuk. Nak menyatakan yang kita ni mengantuk, maka yang memberi ngantuk itu Allah. Lalu kita tidur, Allah lah yang tidurkan. Kalau kita rasa kita ngantuk pun kita rasa kita punya. Kita kan nak tidur kan rasa ngantuk dulu. Bila rasa ngantuk tu sampai kita kata, ya Allah engkau yang tidak pernah mengantuk. Jadi baru kita tahu baru kita tidur itu tidur di dalam jaga. Siapa yang jaga? Allah. Baru tidur kita terpelihara. Ni kita baca auzubillahi minasyaitanirrajim, tapi kita tak faham. Kita berlindung pada siapa? Berlindung setan yang direjam. Siapa setan tu? Setan tu yang pertama adalah akuan diri. Maka itu kita perlu berlindung daripada ada rasa akuan diri yang kita berlindung tu tadi daripada Allah, iaitu supaya kita jangan rasa ada akuan diri. Itu mana berlindung. A'udzubillahi minasyaitan. Tu baru jauh syaitan. Syaitan kita telah iaitu akuan diri telah kita musnahkan, maka tak adalah setan-setan tu. Kita dah tak ada dah. Tu tadi makna a'udzubillah hakikat ataupun makrifatnya, tadaburnya. Baru kita sebut tu betul. Kalau kita sebut ada akuan diri, kita tak dapat lindung. Baca je. Kita tak dapat perlindungan Allah sebab kita sendiri terhijab dengan akuan diri. Begitulah tadi apabila kita sampai kepada martabat itu tadi, maka kita biasa dah. Bila nak tidur ya terasa ngantuk, kita tahu dah Allah nak bagi kita tidur. Maka kita tahu, ya Allah, tidurkan aku ya Allah, kerana engkau tidak pernah mengantuk. Maka tu tidurkan aku. Bila Allah tidurkan kita, maka kita dalam keadaan kita melihat seolah-olah kita ni terjaga. Maknanya terjaga, Allah yang jaga kita. Kita tidak tidur dalam keadaan lalai keakuan diri. Begitulah nanti bila kita dah terbiasa, kita melihat rasa ngantuk tu tadi. Tadi kita tak belajar ni, kita tak nampak roh kita ni tadi. Roh kita ni bagi rasa ngantuk. Dia bagi rasa ngantuk tu supaya nak bagi kita rehat. Tu nak bagi kita rehat. Rehat kita apa? Mengesakan Allah juga. Rehat kita dibagi mengesakan Allah macam penduduk kafir tu tadi. Bukan makna ditidurkan dalam keadaan dia lalai. Tapi kalau mereka tu Allah Ta'ala kata, kalau kita lihat mereka dalam gua tu, di waktu Allah tidurkan mereka itu, kamu akan lari lintang pukang. Sebab apa? Dia terapung-apung. Matahari datang ke sini, dia condong ke sini. Matahari turun ke arah barat, barat, dia condong ke sini. Jadi ketakutan kita tengok keadaannya berpusing-pusing. Terangkat. Begitulah. Bila ditidurkan Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala lah yang akan memanjangkan keadaan diri kita di mana dia bawa kita. Ketika itu penduduk-penduduk kafir dibawanya tadi ke alam demi alam. Di waktu ditidurkan oleh Allah selama 300 dicampur 9 tahun kata Allah dalam Quran, maka 300 dicampur 9 tahun, 309 tahun itu dibawa berjalan Mi'raj. Isra wal Mi'raj, dibawanya tadi ke tempat-tempat yang penuh dengan nikmat, iaitu sentiasa berasa di sisi Allah. Maka itu apabila dia bawa duit tu ke tempat pasar, dia dah terjaga, masing-masing mengatakan baru satu hari kita tidur, baru setengah malam, macam-macam lah cakap. Namun mereka dah lapar, bawa dua orang wakil daripada 7 orang, 2 orang tu pergi ke pasar, senyap-senyap waliyatalataf,
wala yus'iranna bikum ada. Salah seorang berkata, maka jangan kau berlemah lembutlah kau, jangan kau menceritakan akhir wang kau dalam, takut nanti raja zalim tu dapat trace kita kat mana. Dia ingat, masih ingat ada raja zalim lagi. Dia tak sedar dia tidur dah 309 tahun ditidurkan oleh Allah. Maka mereka menyangka 1-2 hari. Maka pergilah mereka ke pasar beli. Bila dia keluar nak bayar, orang kata duit ni dah tak laku. Ni umur duit ni dah 300, dulu 300 tahun lebih. Di zaman raja yang zalim. Dia sebut nama raja ni. Mereka ni menyangka dah mati. Apa hidup lagi raja ni? Padahal raja tu dah lama mati menerusi duit yang dia nak bayar tadi pada penjual di pasar. Maka dua orang ni jadi kebingungan. Dia pun cepat-cepat nak balik. Dan di waktu itu raja di zaman yang aman tu, raja yang bagus tu, diganti dengan raja yang zalim dah 309 tahun kan. Maka raja tu mengatakan pada semua orang alim-alim, orang cerdik, pandai kumpul, nak tahu siapa yang boleh jelaskan. Siapa yang boleh jelaskan Allah ni boleh matikan, Allah boleh hidupkan. Kebingungan apa. Orang-orang alim, orang ulama tak dapat nak jawab. Jadi bila ada orang dalam pasar tu tahu bahawa raja nakkan jawapan ni, maka dia tahu orang ni telah hidup 300 tahun lebih. Macam mana dia boleh keluar? Macam mana dia boleh hidup? Jadi sampai pengetahuan tu pada raja, raja cepat panggil panglima, prajurit dia semua serang. Pergi cari dua pemuda tu tadi. Jumpa di bawah, pemuda tu tadi tak sempat naik ke atas bukit gua. Maka dia pun menyoal. Engkau ni begini-begini, dia soal bahawa kami tak tahu, kami dah gini. Tu tadi. Jadi dia tetap juga tak ceritakan hal semula. Cuma dia cakap dia hidup di zaman raja yang zalim tu. Jadi raja dah dapat tahu bahawa dia ni Allah Ta'ala telah hidupkan dia. Setelah mati 309 tahun dia boleh hidup balik. Buktinya duit tu tadi. Kan? Jadi apa dia bawa ke tu, ada 7 orang lagi dia kata. Ada 5 orang lagi, kami bertujuh dengan anjing kami, dia kata pada raja tu lah. Maka tunjukkan tempat tinggi gua tu. Dia kata, raja tunggulah sini, semua tunggu sini. Dia nak panggil 5 lagi turun untuk jadi saksi bahawa Allah hidupkan balik. Jadi dua ni naik ke atas, dia ceritakan dalam keadaan ajabah, dalam keadaan yang betul-betul luar biasa. Maka 5 orang ni kata, kalau begitu lebih baik kita minta Allah gaibkan kita. Ya? Seronoknya bila Allah dah tidurkan kita tadi dalam keadaan betul-betul syok. Allah tidurkan kita. Jadi mereka tak jadi turun, langsung Allah gaibkan. Bila dah lama sangat raja tengok tak naik-naik, dia pun naik. Pintu gua tu tertutup dengan anjing-anjingnya sekali. Mereka tak tahu gua mana satu, tetapi inilah Allah rakamkan dalam Al-Quran tu tadi. Banyak lagi cerita-cerita tentang tu, tapi kita bagi tahu hal sebenarnya. Di mana orang-orang itu adalah orang-orang 7 orang pemuda yang beriman, dibagi lagi lah Allah Ta'ala tadi petunjuk hidayah. Dibagi lagi. Wazidnahum huda, dibagi lagi. Jadi orang yang betul-betul dah tak ada keakuan diri, dah betul-betul dileburkan Allah, ditanggalkan akuan dirinya oleh Allah, maka dia akan sentiasa hari-hari menerima wazidnahum huda, petunjuk. Dia, ke depan hidupnya tu clear. Dia tahu Allah yang susun. Dia yakin hidup dia sentiasa mengesahkan Allah, tak mau lain. Gitulah dinamakan Allah bagi. Hingga kan dia tahu orang ni betul tak betul, dia akan bagi tahu. Dia tak takut. Kalau kami cakap ni, kami cakap yakin, kami dapat petunjuk daripada Allah bahawa kamu jangan buat macam ni, kita kena buat baik. Dia cakap baik dengan raja tu tadi. Raja tu marah, raja zalim tu marah. Sebab 7 pemuda ni, dia semua ada bidang dia masing-masing. Contohnya lah bidang apa ni, penternakan, bidang laut, bidang apa ni, apa lagi, astronomi. Dia 7 ni masing-masing ada bidang dia Allah Ta'ala bagi. Tapi semua menghala tauhid, iaitu menghala kepada petunjuk, mengesahkan Allah. Apa bidang pun dia mengajakkan mengesahkan Allah SWT. Dia bergabung, dia berucap di hadapan raja yang zalim itu tadi. Dia sampai cakap, kalau kami berkata yang tak dusta, tentu perkataan kami tidak mengarah kepada Tuhan, mengarah kepada Allah, mengesahkan Allah. Jadi kami yakin perkataan kami adalah perkataan yang kita dok sebut, waman, Allah Ta'ala kata waman ahsana qaulam minta.
Inilah cerita kerja kita, cerita kita tak ada yang lebih. Allah Ta'ala kata yang baik, melainkan kita ajakkan. Jadi tak mau kita bawa penipuan nak ajakkan manusia kepada selain Allah. Kerana bumi dan seisi-isinya tadi, langit dan seisi-isinya, semua bumi dan langit semua tak ada arti bagi orang yang dah kenal diri, kenal Allah. Dia akan nampak tak ada kerja lain yang nak diajak adalah manusia benar-benar beriman, mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang lebih menguntungkan. Inilah kemenangan yang jelas dan besar. Yang ini yang harus kita miliki. Inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, wali-wali Allah, semuanya nabi-nabi bersungguh-sungguh mengajakkan la ilaha illallah. Beruntungnya kita bila dibagi faham, ditadaburkan la ilallah menerusi pembimbing-pembimbing rohani kita masing-masing, kita dapat sebenarnya bila kita dah dapat pembimbing rohani yang menjelaskan ni dan kita dapat kenal Allah, supaya bukanlah kita mengenal Allah dari pembimbing rohani, tetapi sesungguhnya kita dapat mengenal Allah dari sisi Allah. Allah yang memperkenalkan diri kita sebenarnya. Tapi harus dengan melalui, kalau sahabat Rasulullah SAW, kalau kita sekarang ni Allah Rasulullah kata mursyida ataupun pembimbing rohani atau khalifah kita. Nanti pembimbing rohani, khalifah kita, arif billah yang kita pergi tadi, apa pun dia ucap tersentuh rohani kita. Tak ada pun satu perkataannya yang membawa kita lalai kepada Allah. Sedangkan kita melihatnya aja pun kita dah terasa hati kita dekat betul, rasa dekat dengan Allah. Apatah lagi bila mursyid, guru mursyid tu tadi mengatakan sesuatu, pasti masuk. Sebab kita bukan mendengar dengan pendengaran telinga, tapi mendengar kita dengan rohaniah dia tu tadi, yang masuk ke umbun-umbun kita, masuk ke qalbun kita. Tu tadi, anzala ala abdihil kitabah walam yaj'allahu iwaja. Apa yang dia ucap tadi daripada Allah, maka tak ada pun yang dalamnya kebengkokan. Kita yakin lagi, yakin. Lagi dengar lagi tak puas, lagi bertambah syok, lagi bertambah kita rasakan betul-betul hilang akuan diri. Manisnya iman kita, mantap kita mengesahkan Allah terus. Lagi kita tak puas-puas Allah bagi. Bertambah nikmat. Inilah yang apa? Yang dikatakan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kita dapat mengenal diri, mengenal Allah dari sisi Allah Subhanahu wa taala menerusi pembimbing ini. Maka Nabi kata inilah syafaatku. Jadi kita berselawat kerana syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tu syafaat? Bila kamu telah tenggelam di dalam ru'ya bil haqq. Selepas ma'rifatullah itu ada huruf yang dikatakan Nur Muhammad. Selepas makrifat, maka naiklah kenderaan Nur Muhammad itu selepas kamu penghabisan makrifat. Maka apabila kamu naik kenderaan itu, maka kamu berada di dalam waqfah. Dan setelah naik kenderaan waqfah itu, maka kamu tenggelamlah. Maknanya lebur dalam keadaan ru'ya bil haq. Panggilan yang mana panggilan, semua panggilan itu nanti adalah daripada panggilan Allah. Maka kamu dipanggil, maka bila dipanggil, maka leburlah kamu. Bila dipanggil oleh Allah itu tadi, maka masuk kamu dalam ru'ya, maka tenggelam, maka ru'ya itulah syafaat Nabi. Bagi kita dipanggil karamah ataupun barakna, diberi berkat keliling kita. Siapa yang ada kedudukan makam yang Allah Ta'ala telah ru'ya bil haq, lebur akuan diri semua tak ada, maka Allah memberikan satu kekuatan yang boleh memberikan. Kalau Nabi syafaat, kalau dia dipanggil barakna, keberkatan di keliling kampung tu, negeri tu, negara tu, dunia tu. Tengok kekuatan yang Allah bagi kepada seseorang darjat, insya-Allah. Saya rasa sampai sini dulu. Kita minta pencerahan lain kepada saudara kita, Pak Lang dengan Syekh Latif dan lain-lain, insya-Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan hidayah, taufik, inayah, rahmat, kasih sayang, kurniaan
keizinan kegunaan semua segalanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah meleburkan, menanggalkan keakuan diri kita, dapat kenal Allah Subhanahu Wa Taala, kenal diri dan kenal Allah Subhanahu Wa Taala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sama-sama kita nak mentadaburkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah kalimah yang sangat-sangat utama, kalimah ma'rifatullah, kalimah tauhid, kalimah iman kita. Kita nak kalimah ini digunakan oleh Allah SWT pada seluruh hamba, pada seluruh sekalian alam, bukan saja kepada manusia, di segala seluruh ciptaan dia, supaya kita buangkan keakuan diri kita. Dan Allah SWT juga yang akan tanggalkan keakuan diri apabila kita menuju ke jalan itu. Kita ada kehendak, kita ada keinginan, kita ada niat, kita ada langkah, dan kita ada sedikit gerak ke arah menuju Allah SWT, maka Allah SWT akan kenalkan diri dia, akan buangkan keakuan diri, dapat ma'rifatullah, dapat hakikat hakul yakin yang sebenar-benar. Itulah kita majlis sama-sama kita ingat peringati ini, majlis sama-sama kita muzakarah, supaya 24 jam kehidupan kita ini sentiasa bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersama dalam arti kata tidak ada diri kita, tidak ada kehidupan kita, tapi yang ada hanyalah Allah, keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan maksudnya bersama kita berdua, jadi itu dua pula, syirik pula. Jadi kita nak faham betul-betul supaya talburkan, binasakan diri kita. Tiada kehidupan kita, tiada segala-galanya percakapan, segala penglihatan, segala pendengaran, segala ilmu, segala-galanya itu kita buangkan dan kita letakkan ketunggalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kita nak, supaya kita tidak ada keakuan diri, tidak ada kedirian ataupun tidak ada memiliki apa-apa. Jadi alhamdulillah, kita bersyukur apabila Allah SWT sendiri menggunakan kepada kita nikmat ini, nikmat Islam, iman, ihsan dan juga ma'rifatullah. Kenal diri dan kenal Allah SWT di sisi Allah SWT, dan sama-sama mengesahkan Allah SWT dengan sebenar-benar keesaan sebagaimana Allah SWT mengesahkan dirinya sendiri. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-mukasyafa wa ibil fuqrah ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar hamba. Subhanallazi asra bi 'abdihi. Allah Taala memanggil kita, dan Rasulullah SAW pun suka dipanggil hamba. Hamba tu sebenarnya menyatakan tidak menyatakan rasa keakuan diri itu hamba sebenar-benarnya. Dia menyatakan semua yang ada hanya Allah. Allah Subhanahu wa taala awal-awalu tanpa permulaan, wal awalu tanpa wal akhir wal zahir wal batinu. Jadi manzat ingin aku dikenali, terpancarlah Nur Muhammad. Nur Muhammad, daripada Nur Muhammad Allah Ta'ala menyatakan sekalian alam. Bukan nak menyatakan sekalian alam tu adalah sekalian alam, termasuk diri kita, tapi nak menyatakan diri dia yang esa. Dan dia tidak memerlukan sekalian alam tu untuk menyatakan untuk mengesakan dia, tapi dia cukup dengan diri dia. Tapi nak menyatakan, dia zahirkan tu nak menyatakan dia yang esa, termasuk malaikat, jin, apa semua. Nak menyatakan dia tu yang esa. Itu yang kita nak sebenar-benar faham. Sebenar-benar ini dah cerita daripada permulaan. Permulaan tadi tu.
Kita 4000 tahun pun dulu pun bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersama dengan Allah Taala, ketunggalan tadi. Yang dikatakan tadi ketunggalan, esa. Tu orang kata mengesakan Allah. Bukan kita mengesakan Allah, tapi diri dia. Cukup dengan diri dia. Tu. Dalaman kita ni sentiasa mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah sebenarnya bila yang dikatakan dari pintu ke pintu tadi tu, daripada ke pintu, daripada waqfah ke ru'ya bil haq tadi tu. Sebab apa Allah Taala bawa kita ke situ? Saya tanya dalam diri saya lah, sebab saya research yang dikatakan wa fi anfusikum. Saya mencari research kenapa Allah Taala bawa ke waqfah, kemudian di ru'ya bil haq tadi tu yang diceritakan tadi oleh ustaz tadi. Sebab kita diajarkan dan diberi faham oleh Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan apa? Itu tadi. Tidak ada pemilikan tadi tu. Kita tidak ada rasa memiliki tadi. Apa-apa pun tidak rasa memiliki. Kalau kita ada harta benda ke apa tu, tidak rasa memiliki. Haza min fadli rabbi. Itu yang sebenarnya. Dia kaya macam mana pun dia tak ada rasa dia memiliki tu, pemilikan tu. Kepemilikan tadi tu dia tak. Sebab tu Allah Taala bawa. Cuba kalau kita bukan cuba lagi, kalau kita dah tak mengaji benda ni, ada rasa memiliki, kita ada isteri, tak kisahlah isteri banyak sekalipun, isteri 2 ke, isteri 3, isteri 4 sekalipun, dia tak rasa memiliki. Ni cerita lah, jangan kecam saya pula. Dia tak rasa memiliki. Dan anak-anak yang lain, dia ada mak bapak, dia ada adik-beradik, dia ada rumah yang besar, dia ada kereta yang banyak, dia ada duit yang tak kisah. Tapi dia tidak rasa memiliki. Saya pernah cerita, sebab Allah Ta'ala gambarkan di situ. Saya pernah cerita dulu, sebuah keluarga, saya pendekkan, sebuah keluarga di Negeri Sembilan nak menghadiri konvo. Konvo anak dia yang daripada ni, convocation. Ada seorang anak perempuan di Putrajaya, dia tak mengikuti, masa tu dia ada kerja di situ dalam berita. Allah Ta'ala ambil nyawa semua sekali, berlaku accident, semua sekali dia ambil. Keluarga dia tu, saya tak ingat, termasuk mak bapak dia 5 ke 6 gitulah satu kereta tu. Semua sekali, yang tinggal dia seorang je. Tu cakap, kalau kita ada benda ni, insya-Allah kita tak tu cakap, itu semua milik Allah. Itu semua milik Allah. Itu semua milik Allah. Jadi kita tak rasa. Dan yang sebelum ni pun berlaku accident. Jadi dia tinggal 2 beradik lelaki tu. Tinggal 2 je. Yang lain mak bapak dia, akak dia, adik dia semua meninggal. Itu kata. Kita tahu tak kita ke depan ni kita macam mana? Kita tahu tak? Kita tak tahu. Tapi Allah Taala dah tahu dah skrip tu. Bagaimana kita nak ambil pelajaran dalam olahan dalam apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mesej tertentu tu. WhatsApp tertentu tu. Tu mesej daripada Allah tu. Jadi kita ni tak ada rasa. Kalau kita tak rasa memiliki, hidup mati sama kan? Hidup bukan hidup aku pun. Semua hidup engkau ya Allah. Mati kalau nak ambil nyawa pun yang punya tu semua itulah. Dia tak rasa pemilikan, dia rasa keasyikan. Kan? Dia tak rasa pemilikan. Kalau rasa milik, dia nak lepas nyawa pun rasa macam takkan dia nak cakap dengan malaikat, nanti lu aku tak sampai masa. Tak boleh. Sesaat pun. Kan? Sesaat pun tak boleh. Itu yang kita nak betul-betul kita menghayati benda-benda itu semua. Jadi itulah dia katakan. InsyaAllah sama-sama rakan-rakan pendengar YouTube, mungkin ada yang baru mendengar, kita nak dapatkan benda ni. Susah orang nak buang ni keakuan ni, mengaku aku tu tadi tu. Mengaku aku hidup, mengaku ada ilmu sebagainya. Kalau orang ada ilmu lagi payah juga ni. Kan? Kita nak ketepikan tu susah juga tu, susah. Kan? Tapi kita malulah dengan Imam Ghazali. Kalau orang yang berilmu ni kan. Imam, kita malu dengan Imam Ghazali kan. Imam Ghazali yang betul banyak ilmu tu diketepikan. Disebabkan adik dia yang menegur dia tentang yalah yang cerita dia nampak tu kan, dia nampak ada darah haid wanita tu kan. Ditegur oleh adik dia sendiri. Dia menerima dengan hati yang terbuka, nampak. Hati suci betul Imam Ghazali, nampak. Kesucian. Itu belum belajar lagi tu. Dengan mursyid Arif Billah. Belum belajar lagi. Pembimbing rohani belum lagi. Dia dah belajar, baru dia nampak tak? Malulah sikit dengan Imam Ghazali. Saya seru pada orang-orang yang berilmu.
siapa-siapalah, pendakwah ke, ustazah ke, siapa, malulah sikit. Bukan malu sikit, kena malu banyak tu. Itulah saya nak sentuh kat sini. Kita dah rasa kita cukup. Sebenarnya tidak lagi. Sebenarnya itulah. Kalau rasa memiliki, maknanya dia belum cukup lagi nak betul-betul nak mentadabbur dan sebagainya. Itulah yang dikatakan la ilaha illallah. Dia ada di zaman kita ni pembimbing rohani. Ada yang Allah Taala akan tunjukkan. Kita mintalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala siapa pembimbing rohani kita. Tak salah pun pergi surau masjid, tak ada masalah. Tapi takkan di situ je. Saya masuk kat surau ke masjid, itu yang dikatakan. Kalau surau di sebuah kampung sebelum tu, saya pergi di Taiping tu, dia mengaji benda yang sama, ambil semayang, solat, pergerakan solat, usolli, itu je. Itu semua orang akan tahu. Kalau kita buka buku Mari Semayang pun orang tahu. Tapi apakah dalaman solat tu sebenarnya tu? Kita jumpa tak orang-orang arif billah nak ceritakan benda-benda macam ni? Kenapa jadi macam tu? Sebab dia rasa cukup. Kita tak boleh rasa cukup. Kita kena betul-betul mencari yang dikatakan sebenar-benar, keputusan yang sebenarnya. Tak lain, semua apa yang ada ni awal tadi dah beritahu, menyatakan diri dia yang hidup, diri dia yang nyata, diri dia yang wujud, itu semua. Tapi kita hanya bercakap, kita hanya menyebut la ilaha illallah. Kan? Tapi bila kita dapat benda ni, saya nak cakap macam mana pun saya tak tahu. Nak cakap saya merasai tu, saya nak cakap macam mana pun saya tak tahu macam mana nak cakap. Allah, dalaman kenikmatan yang kita keasyikkan, dalaman kita nak cakap macam mana pun susah saya nak beritahu. Tak dapat nak cerita, nak diceritakan betapa sedapnya bila dapat benda ni. Semua orang boleh dapat. Tapi orang yang tak dapat sebab apa? Menutupi. Dia kata ini betul ke? Dia ada pula tu. Kan? Tu kena duduk betul-betul, bukan kena dia dengar sekali dia rasa dia dah cukup dapat, bukan. Dia dah dapat, bukan. Dia kena, Allah Taala akan bagi nanti rintangan, dia akan bagi olahan, dia akan diajar, dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dikatakan petunjuk Allah, wazidnahum huda. Dalam surah Al-Kahfi ada banyak ada banyak rahsia-rahsia dia. Jadi itu saya kadang saya kongsi, saya share. Nak tahu rahsia dia, insya-Allah. Akhir zaman ni lagilah banyak fitnah kan. Bacalah banyak-banyak hari-hari baca surah Al-Kahfi. 1 sampai 110. Rahsia-rahsia dia akan dapat di situ. Kan? Tak apa, rasai sendiri insya-Allah. Itulah olahan-olahan. Tadi Ustaz Aziz pun cerita banyak, cerita tentang penduduk Al-Kahfi tadi tu, penduduk Al-Kahfi. Kalau kita nampak, kita akan lari lintang bukang. Ada dalam tafsiran dan tadabbur dia macam mana keadaan dia. Itu dia. Asyik. Dia tak dapat nak ceritakan. Sampai 77 tu diraibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dia. Itu nak cerita kesedapan dia tu. Banyak lagi lah cerita yang pasal Al-Kahfi ni kan. Tapi bila akhir zaman ni dia banyak fitnah akhir zaman ni sama-sama kita. Hari-hari dah kita kena kuatkan, hari-hari kita baca surah Al-Kahfi ni. Insya-Allah wazidnahum huda. Allah Taala akan bagi petunjuk. Tak apa. Lepas tu kemudian awal surah Al-Kahfi, akhir surah Al-Kahfi hafal dan teruskan baca insya-Allah. Jadi saya suka share di sini supaya kita dapat sama-sama mengamaliahkan dalam kehidupan harian kita. Allah Taala akan tunjuk nanti satu-satu nanti. Satu-satu. Itu Rasulullah beritahu dalam hadis surah Al-Kahfi ni. Memanglah dia kata ada yang seminggu sekali kan. Tapi kita dah bila kita mengetahui dinasihat oleh sang guru dan sebagainya, siapa-siapa ke, inilah nak kuatkan dalaman kita ni. Baca tu dalam keadaan tidak merasa sama je ahlu tujuh dia sama je. Tidak ada merasa keakuan diri. Mutakallimun yang keluar Bismillahirrahmanirrahim. Dia bila tak rasa tu nanti Allah Taala akan Bismillah dengan nama engkau menyatakan engkau yang menyatakan ini dan sebagainya. Satu-satu Allah Taala tunjuk nanti. Huruf-huruf dan sebagainya akan Allah Taala akan ajar di situ. Jadi itulah kesedapan. Kita akan dapat kekuatan rohani dalam sesebuah keluarga. Ada kalau dalam keluarga tu mungkin suami dia tak faham. Suami dia yang dikatakan yalah tak dapat benda ni. Tapi ada isteri dia yang dapat benda ni. Tak apa, kuatkan dulu. Kalau isteri dapat, kuatkan dulu. Amaliah dulu walaupun satu. Kan? Kuatkan insya-Allah. Yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yakin insya-Allah. Kalau dalam keluarga dia bapa dia seorang je. Anak dia, isteri dia belum lagi. Tak apa.
kita buat yang amaliahkan, yang Allah Ta'ala kurniakan tu, kita amaliahkan. InsyaAllah Allah Ta'ala. Barang siapa nakkan Allah, insyaAllah. Kita sedangkan orang-orang lalai, Allah Ta'ala tetap bagi hidayah. Lagi kan kita nakkan Allah, nak sebut, kita tak, saya pun ya Allah macam mana nak leburkan diri, tak tahu. Kan? Tapi bila dah dapat kesebatian, bila kita dapat, dan ujian-ujian yang Allah Ta'ala letakkan tu, ujian-ujian yang Allah Ta'ala letakkan tu, saya tak bolehlah cerita ujian-ujian saya pula, tak boleh lah. Kan? Pasti seseorang tu ada bahagian masing-masing dia. Rintangan-rintangan yang Allah letakkan tu. Semua kita nampak cerita-cerita Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cakap ni mungkin senang lah. Senang kita nak cakap benda-benda macam ni kan. Senang, mudah kita nak cakap. Tapi orang yang merasai rintangan tu, dia akan rasa macam mana. Bukan rasa daripada kita, tapi rasa yang dibagi rasa oleh Allah. Tak lain yang pemberi rasa tu, kita nampak dia dulu. InsyaAllah sama-sama kita, benda ni penting. Benda ni, pegangan tauhid ni penting dalam. Kita nampakkan yang semua tu jangan rasa pemilikan. Itulah yang penting tu. Itu yang susah kita nak buang tu. Nak buang susah. Tapi kalau kita betul-betul ibaratnya dikatakan masuk dalam medan perang tu, kita masuk betul-betul medan perang. Bukan aku engkau, bukan aku engkau. Dia pun mula dengan gitulah. Begitu. Jadi perumpamaan yang Allah Ta'ala letakkan tu, amsal linnas tu, kita akan nampak nanti. Semua daripada dia lah. Kita tak nyata-kata. Saya pun bukanlah kata saya, alhamdulillah Allah Ta'ala didik saya. Yang kau tengoklah macam mana pun banyak. Tengok, saya pun tengok hari-hari, saya tengok video, kenal diri, kenal Allah. Saya rakam, saya tengok sendiri. Tapi sebenarnya sampai Allah Ta'ala kata delete semua, tak ada. Kau nyatakan aku. Kau nak sampaikan pun semua daripada aku. Dia nak gitu, Allah Ta'ala nak gitu. Dengar tak perbualan Allah Subhanahu Wa Taala? Boleh, itulah dikatakan kalamullah. Itu sebenar-benar kita dapat didikkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang rasa, dia akan rasa. Dan bukan kita yang rasa, tapi dia lah menyatakan rasa tu. Dialah pemilik rasa sebenar. Sebab aku nak menyatakan keesaan aku melalui yang aku tajalikan tu. InsyaAllah. Sekian daripada saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Hari ini Tok Ustaz berkisah tentang surah Al-Kahfi. Sebelum ni saya baca saja, Ustaz suruh baca, lepas tu surah hafal 1 hingga 10 daripada awal, 101 hingga 110 daripada akhir hafal. Tapi nak membaca tafsir tu, terjemahan tu tak baca lagi lah masa tu. Jadi sekarang bila kita pun dunia dah ke akhir zaman ni, sambil baca tu bacalah terjemahan dia. Kalau pandai tafsir lah, sekali dengan tadabbur sekali. Jadi dalam terjemahan surah Al-Kahfi tu ada 3 kisah dalam tu. Yang saya baca yang kisah pemuda Kahfi tu yang ditidurkan tu kan. Jadi bila kita amati sendiri dalam kehidupan kita seharian, saya sendirilah, kadang-kadang tu pernah tak kita rasa kita tidur, rasa macam tidur lama dah tidur. Rasa macam tidur macam dah 6 jam dah tidur. Tapi bila terjaga, baru je setengah jam tidur. Kadang-kadang Allah bagi rasa tidur macam sekejap je. Rasa macam baru terlelap je mata. Tengok-tengok dah nak subuh dah. Jadi maksudnya apa tu di situ? Kalau pemahaman saya, maknanya kita ni tidur kita sendiri pun kita tak mampu nak kawal. Maknanya ada yang mengatur. Maknanya kita ni tak ada daya upaya pun. Sampaikan kita punya mimpi ke apa yang kita nak mimpikan pun kita tak dapat nak olahkan. Kita tak dapat nak bawa kita nak mimpi best-best ke apa ke tak. Jadi di situ yang mengatur hidup kita ni semuanya Allah Subhanahu Taala. Kita tak mampu, la haula wala quwata illa billahil azim. Jadi
saya juga menyeru diri saya sendiri dan sahabat-sahabat di luar sana, sahabat YouTube yang sentiasa tak jemu-jemu mendengar kalam-kalam daripada Syekh Aziz, untuk kita terus secara istiqamah sentiasa buang rasa keakuan, dan yang sentiasa dititik beratkan, buang rasa pemilikan, rasa itu aku punya, ini aku punya, tu hak aku, ini anak aku, tu suami aku. Kalau yang perempuan tu saya sendiri jugalah, tu suami aku, jangan cuba-cuba nak ambil. Jadi semalam Ustaz Ahmad ada menegaskan, bercerita tentang poligami, dan saya mewakili wanita-wanita sedunia lah. Saya rasa sebenarnya kalau kaum muslimah ni dia bukan banyak menentang poligami. Sebenarnya mereka tak menentang, tapi mereka merasa kesian dengan fenomena poligami sekarang ni, apabila yang suka berpoligami tu yang tidak membawa kepada cara sunnah. Maknanya yang menjadi viral di media sosial, mereka berpoligami tapi tak macam cara-cara orang kata apa, macam ustaz-ustaz ke yang berilmu agama lah, macam mendidik isteri mengenal Allah, mendidik isteri, mengajar ilmu agama kepada isteri. Tapi yang ramai nak poligami ni yang berpoligami tapi menganiaya itu yang menjadi macam perempuan ni takut. Jadi takut terabai, takut itulah, jadi banyak takut lah. Selalu ustaz kata perempuan ni banyak takut. Jadi bila kita saya menyeru kaum lelaki, kalau nak berpoligami, belajarlah ilmu agama ni, ilmu tauhid ni, kuatkan dulu dalam diri tu, untuk mampu tak nak ajar anak dan isteri. Kalau dia mampu untuk menjawab di depan Allah SWT, bolehlah dipersilakan. Jadi sebab kita pun sedia maklum yang dunia akhir zaman ni memang Allah ciptakan wanita lagi ramai daripada lelaki, tetapi untuk mencari lelaki yang betul-betul semangat jihadnya kuat, yang betul-betul kenal diri kenal Allah ni terlalu sedikit. Jadi kita pun sebab itulah kita mengajak, kita menyeru diri kita sendiri dan sahabat-sahabat di luar sana juga untuk menambah ilmu mengenal Allah ni dalam diri kita sendiri. Jadi dengan bertambahnya pengetahuan ini tentang cara untuk mengesakan Allah SWT ni, jadi insya-Allah kita akan sentiasa berkehidupan dengan Allah SWT 24 jam sehari, dan terus boleh membawa seluruh ahli keluarga kita ke arah mengesakan Allah SWT. Jadi saya pun sentiasa, dan jangan lupalah kita sentiasa mohon doa kepada Allah SWT. Dalam doa tu, ya Allah, jadikanlah kita ni hamba yang sentiasa mengesakan Allah, sentiasa mengetahuikan Allah. Jangan minta murah rezeki saja, sebab rezeki itu memang Allah dah aturkan, dah tetapkan kepada kita sejak di Lauh Mahfuz lagi. Jadi yang tu yang kita nak, sentiasa hidup kita ni 24 jam dengan Allah SWT. Memang betul orang kata iman ni turun naik. Jadi sebab tu kita sentiasa digalakkan dan disuruh lah untuk sentiasa mendampingi orang-orang soleh. Sebab orang soleh ni dia tak bercakap banyak hal dunia ni. Dia bercakap tentang Allah saja. Dia bercakap hal tentang manusia ni tak banyak. Tentang nak cara hal orang lain pun tak banyak. Tak bercerita lah. Cerita cara mengajak mengesahkan Allah aja. Jadi lama-lama seronok lah. Seronok kita. Dan Alhamdulillah ramai juga yang bagi feedback. Ramai yang Allah buka bagi hidayah kepada mereka. Bila dengar talk macam ni, mereka usaha untuk cari. Bukan senang nak dapat contact number kita punya guru ni, sebab kita orang yang terpilih. Dia usahalah, insya-Allah dia akan dapat, dia akan jumpa, Allah akan pertemukan. Jadi kalau dia betul-betul ikhlas, nak belajar ilmu ni, Allah akan tunjuk jalan. Jadi itu saja daripada saya. Mohon maaf atas tersalah bicara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang diucapkan oleh saudara kita Pak Lang, Syekh Latif dan juga Pak Razi, semua itu adalah pada hati Rabbani yang nak mengajak kita kepada membawa sama-sama kita mengesahkan Allah seperti mana yang Allah Ta'ala suruh. Ucap
diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Aku ini adalah basyarum, kata Allah SWT. So Nabi ucapkan. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, Qul innama ana basyarum. Aku ni manusia seperti kalian juga. Namun kepadaku diberikan wahyu daripada sisi Allah yang Maha Esa untuk mengajakkan kita supaya mengesakan Allah, menombor satukan ilahun wahid, Allah aja. Tak ada duanya. Ceritanya mana-mana pergi pun apa, sejak Nur Muhammad, Nabi Adam, bila-bila akhir zaman macam mana pun tetap ceritanya ilahun wahid. Nabi kata mengajak mengesakan Allah tanpa merasa ada kepemilikan, tanpa rasa ada akuan-akuan diri. Lebur, hilang. Ada yang bertanya baru-baru ni, macam mana nak buang akuan diri ni? Ya itulah, engkau dah pakai sifat hayat, engkau rasa engkau yang hidup. Engkau memakai sifat penglihatan, engkau kata engkau yang melihat. Tanggalkanlah tu. Tanggalkan tu, baru engkau tahu yang menghidup tu Allah, baru yang melihat tu Allah, baru yang mendengar tu Allah. Tapi kalau tak ditanggalkan dengan tauhid itu yang Allah bagi, la ilaha illallah, kau tak selesaikan tanggal tu, maka engkau tak akan faham. Tidur engkau sendiri pun, tidur pun kau tak puas nanti. Kaya macam mana pun kau, tidur tak puas. Sebab apa? Kau tidur pun dalam keadaan kau lalai kepada Allah. Apa yang ada puasnya? Tapi kalau tidur orang yang betul-betul seperti Rasulullah, terlelap sikit pun dah. Tak payah tidur, terlelap sikit pun dah nikmat dah. Kerana Allah nak rehatkan. Allah tak mengantuk, tapi Allah beri kita ngantuk supaya Allah nak rehatkan kita. Seperti mati juga tidur tu. Tapi kita tak faham. Maka tidur kita berjam-jam pun tak puas. Kita nak cari puas. Cuma nak puas tu tak lain. Kita kena tahu. Mengiringi kita di waktu nak tidur tadi. Rasa ngantuk tu tadi. Siapa yang kita iringi? Yang kita yakini yang bagi kita ngantuk. Yang bagi kita keluar. Tanggal keakuan diri itu tadi. Tapi kita masih tidur dalam keadaan mengiringi kita adalah kita rasa kita hidup, kita boleh tidur dengan sendiri, kita rasa kita mendengar dalam kehidupan itu, maka itulah kita tak dapat nikmatnya tidur. Seperti penduduk kafi itu tadi. Jadi pahami betul-betul yang harus nak ditanggalkan adalah 7 yang diulang-ulangkan di dalam Quran, kata Allah. Apa yang 7 diulang-ulangkan? Ada yang pecahkan Al-Fatihah. Tapi yang lebih tepat, tafsiran Madinah, tafsiran Rasulullah, 7 diulang-ulang tu, kata Syekh Abdul Qadir Jalani, adalah Hayyun Alimun Qadirun Muridun Sami'un Basirun Muntah. Itu sentiasa diulang-ulang. Masuk dalam mimpi pun diulang-ulang. Jadi itu yang nak ditanggalkan. Tanggalkan bukan apa? Supaya kita tak memiliki itu semua. Tanggalkan, lekangkan, supaya jangan merasa pun sikit pun kita memiliki hidup. Kejap kita milik hidup, kejap Allah pula milik hidup. Kejap kita boleh mendengar, kejap pula Allah pula boleh mendengar. Tahu dia tu. 24 jam. Diusahakan bersungguh-sungguh. Allah suruh sungguh-sungguh tu, Allah bagi kekuatan lah. Kan kita, Allah juga yang bagi kekuatan untuk kita berkeinginan tu tadi. Untuk nak kepada Allah tu, Allah yang bagi. Sebab Allah jadikan hamba dia, keinginan kita, naluri fitrah kita adalah kembali kepada Allah. 4,000 tahun dulu fitrah kita dah begitu. Tapi mengapa kita tutupi? Biarkan lagi ditutupi dengan keakuan-keakuan. Kita rasa kita hidup, kita mendengar, balik-balik kita yang faham lampu merah, kita yang merasa ni, kita nak makan ya. Kita tu siapa tu? Kita tak jelaskan betul-betul tauhid tu tadi. Dialah nak duduk di situ. Itu sebenarnya yang dikatakan tanggal betul-betul. Ilmu penanggalan ni bahasanya adalah ilmu tauhid. Di zaman Rasulullah namanya ilmu tauhid, mengenal Allah. Jadi kita kenalkan barang yang Allah Ta'ala jadikan. Semuanya barang yang Allah jadikan, tauhidkan, iaitu Allah yang jadikan, tauhid kan. Jangan barang segala sesuatu yang Allah jadikan, wa huwa bikulli syai'in qadir, wa huwa bikulli syai'in alim. Semuanya adalah ilmu Allah semua. Semuanya atas segala sesuatu bentuk kudrat apa pun, Allah lah yang milik Allah. Apa yang Allah nyatakan,
Kursi usama wati wal ard. Di langit dan di bumi segala-galanya Allah yang memberi kerajaan. Kursi itu tadi. Jadi kita nampak kursi ini agung, raja, Perdana Menteri, sampai selendana, semuanya ada kursi masing-masing yang Allah bagi, iaitu kerajaan masing-masing. Jangan cari tempat duduk Allah pula. Kursi itu bukan tempat duduk. Kursi itu Allah yang memberi semua. Jadi Allah tu yang wahwa menguasai segala kursi-kursi. Jangan dicarilah Allah duduk pula kat mana. Pelik pula kita tak faham. Itu tadi. Jadi alhamdulillah, cukuplah sampai sini dulu. Ulang-ulang lawanlah, jangan rasa memiliki hidup, jangan memiliki penglihatan, tukarkan tabdil, tukarkan yang ada hanyalah itu yang Allah nak lihat. Peranglah, lawanlah tu 24 jam. Kan so bagi zikir kan tengah malam kan kamu tumpu kat situ. Ni 24 jam. Jangan rasa perang ni. Angkat gelas, jangan rasa angkat gelas. Kacau, jangan rasa kita yang kacau lauk tu masakan. Mandi rasakan yang mensucikan kita Allah. Zahir batin kita. Bukan air, tapi sesuatu yang Allah letakkan adalah hak Allah Ta'ala untuk yakini kita dengan air itu bukan air yang suci, tapi sebenarnya Allah yang menyucikan kita. Jangan pandang air itu nampak air. Yang menyucikan kita adalah Allah. Jadi tukarkan ilahun wahid. Nabi ni ajar semuanya nak ngajak semua menombor satukan Allah. Tak ada nampak yang lain. Allah. Itu Nabi Muhammad SAW. Allah sendiri suruh ucapkan lagi. Sedangkan Nabi berperangai begitu. Mengesakan Allah, menombor satukan. Hilang akuan dirinya tadi. Maka itu sahabat-sahabat boleh ikut, boleh faham. Sebab jelas Nabi menunjukkan dengan cahaya yang terang lagi jelas. Maka ni perkataan kita adalah perkataan terang dan jelas. Jadi kalau siapa yang menafikan, maka dia tak ada bahagian kerana menutupi. Cuba nak menutupi barang yang Allah Ta'ala jadikan jelas nyata, kita tutupi, kita rasa kita ada lain. Seperti orang Yahudi sifatnya gitu, menutupi supaya kita tak nampak Allah. Itu memang Allah bagi sifat begitu. Dia mewarisi daripada wawarisa iblis. Dia mewarisi daripada iblis, dan Allah menggunakan iblis itu panjang umur supaya dapat mewarisi sifat batil. Semua nyatakan gitu. Bukan Allah tu zalim, tapi Allah nak jadikan kita amsalah perumpamaan supaya jangan mengikuti itu. Kerana engkau telah ada rasa keakuan diri, maka engkau akan nampak iblis berbuat begini. Alhamdulillah, saya rasa cukup sampai sini dulu. Alhamdulillah, terima kasih perhatian semua. Mohon maaf atas kekurangan kesilapan. Buatlah persiapan ni Persiapan ini terlalu mustahak, iaitu tanggalkan keakuan diri, buangkan benar-benar sebenarnya kita tak pernah ada pun hidup. Yang ada hanya Allah, yang dengar dia, yang lihat semua dia, barulah kita bahagia. Kemudian baru kita menyusun pula macam mana pula nak menyusun, iaitu bagaimana kita nak berhijrah, ataupun kita nak lari, ataupun kita nak pergi membawa diri kita supaya dapat memantapkan hubungan kita dengan Allah. Sebab kalau kita duduk di bandar-bandar ni nanti akan terjadinya, iaitu musibah-musibah besar. Musibah besar tu apa? Manusia tu dah jadi lebih teruk daripada binatang. Manusia jadi zombie, jadi binatang, lebih teruk daripada binatang. Binatang tak ada akal kan, manusia gitu. Jadi berlaku dah sekarang ni, mana manusia kita tengok berlomba-lomba kejar dunia, takut mati, dan dia sanggup membunuh, fitnah. Berlaku tu di bandar. Jadi Rasulullah kata dia tak mampu melawan di Dajjal ni tadi, tentera Dajjal ni yang macam ni tadi. Sebab apa? Mereka ni kerja dia gitu. Dia makan orang, asut orang supaya jauh pada Allah, supaya rasa ada keakuan diri itu makin menebal, makin tinggi darjat keakuan dirinya. Siapa yang tinggi akuan dirinya, dia akan makan yang bawah-bawah. Ni tadi. Jadi lebih baik buat persiapan, ada duit keluarkan, ada aset keluarkan, semua duduk di tempat-tempat terpencil. Bela kambing, bela lembu, bela ayam, apa-apa. Semua makanan kita ada dalam tu. Untuk nak kita jangan harapkan daripada ni makhluk-makhluk manusia yang nak rosakkan kita. Dalam makanan nak rosakkan dalam ni. Sebelum terlambat, maknanya masih sempat lagi cepat. Jangan nanti menyesal. Mengapa daripada dulu aku ada duit, aku tak nak buat gini, sekarang dah makan dah susah, macam mana nak cari ni. Aku duduk kat bandar ni, kat flat macam mana. Jangan sampai gitu.
Jadi keluar cepat, bila keluar Allah akan bagi petunjuk. Kalau tak ada duit pun Allah akan bagi tanah-tanah di terpencil untuk kita sewa ke, untuk bergabung ke, untuk kita buat sesuatu. Allah akan hantar begitu. Tapi kamu tak nak keluar dulu, macam mana cakap? Tapi kalau kamu dah keluar daripada akuan diri kamu, mudah kamu akan faham. Tapi kalau kamu tak nak keluar akuan diri kamu, kamu tak nak tauhid pada Allah, kamu tak nampak ni jalan. Kamu rasa bahagia duduk dengan orang ramai yang dah jadi zombie, yang dah jadi lebih teruk pada binatang, kamu rasa nampak macam bahagia je. Macam tak ada apa bencana je. Macam tak datang Dajjal, macam tak datang Iblis, macam tak datang azab. Kamu rasa aman je. Kamu tertipu sebab buta tentang Allah. Bila buta tentang Allah, semua pun kamu akan jadi buta. Benda baik kamu nampak buruk, benda buruk kamu jadi. Syurga kamu nampak neraka, neraka kamu nampak berpusing, otak kamu kembali terbalik nanti. Kamu duduk dengan orang-orang macam tu, lagi teruk kamu dibawa anyut. Saya ingatkan dia ni, jangan salahkan saya. Saya banyak kali bagi ingat supaya saya kesian, saya sayang, bertindak cepat. Hijrah, hijrah, hijrah. Hijrah, jangan banyak cerita. Jangan lagi nanti aku ni tak payah, keluar dulu, nanti Allah yang sendiri selamatkan kita. Tapi tak keluar, banyak cakap, tak keluar-keluar, macam mana Allah nak selamatkan? Bukanlah Allah tak ada kekuasaan. Allah nak tengok bagaimana peperangan kita yang dibagi kekuasaan oleh Allah. Allah bagi kuasa, macam mana kau gunakan kuasa untuk berperang lawan ni tadi. Bukan Allah bagi kuasa untuk derhaka pada Allah. Kuasa untuk kita, wa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Sesuatu susah yang menempuh jalan Allah tu, Allah yang bagi kuasa menempuh tu tadi, dan Allah sendiri yang sebelum selesai ujian sesuatu kesusahan tu, Allah selesaikan dulu sebelum hilang. Tapi kalau kamu masih lagi tak nak, Allah tengok macam mana. Allah tengok. Kamu jangan salahkan Allah. Ya Allah, mengapa tak nak ubah aku, ya Allah? Dah Allah bagi dah kekuasaan. Kamu dah banjir makin naik. Minta aku doa, minta pertolongan pada Allah. Naik lagi. Dah sampai datang bot daripada kerajaan bawah ni. Naik bot tak, aku mohon pertolongan Allah. Naik dah sampai ke atap dah. Datang lagi pembantu nak tolong. Naik bot aku. Tak, aku minta pertolongan Allah. Tu biol kita ni. Itu pertolongan Allah lah, bot tu sampai. Dah sampai, minta pertolongan Allah, mengapa tak sampai? Padahal dah sampai tadi. Kita kata tak sampai. Jangan jadi salahkan Allah, jangan menyesal nanti. Mana pertolongan Allah sentiasa dah sampai, engkau yang tak nak naik bas hidayah tu tadi. Ya, jadi masing-masing lihatlah di masing-masing. Yang beruntung pendengar-pendengar YouTube yang tegar, yang terus istiqamah dan amal, akan sampaikan betul-betul kepada isteri, kepada suami, kepada semua secepat mungkinnya, supaya manusia benar-benar tanggalkan dirinya, keakuan dirinya, iaitu pergi betul-betul merasakan yang wujud hanya Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana Allah sentiasa mengesakan dirinya sendiri. Itulah tempat yang paling selamat yang kita nak rasai tadi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana illal ladzina amanu subhan. Haula wala quwwata